Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 3 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrau. Tumpuan berita. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB akan terus menjadi wadah perjuangan untuk rakyat di Sarawak. Presiden PBB yang juga Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan PBB dan gabungan Parti Sarawak GPS mampu untuk berjuang sendiri tanpa perlu bergantung kepada orang lain. Kita bukan saja bergantung dengan orang lain, kita sendiri terpaksa bekerja kuat. Kalau orang lain tak beri, kita sendiri boleh cari. Ini perjuangan kita dalam PBB. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam konvensyen khas Parti PBB Sarawak Zon Sibu di Hotel Kingwood Sibu petang tadi. Bukan itu sahaja, beliau turut berkongsi mengenai pembangunan yang telah dilakukan sepanjang kepimpinannya sebagai Ketua Menteri. Tegas Datuk Petinggi Abang Zuhari, beliau akan terus membawa pembangunan sejajar dengan visi Sarawak menjadi negeri termaju di Malaysia menjelang 2030. Saya baru 3 tahun 10 bulan. Hasil Sarawak bertambah 3 bilion. 5 tahun 15 bilion. Ada lagi dalam tangan saya nak nambah untuk pendapatan negeri Sarawak. Dan ini akan saya balik kepada rakyat dari sudut pembangunannya, sebab 2030 kita mesti menjadi negeri yang termaju di Malaysia pada 2030. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Parti PBB Sarawak, Datuk Alexander Nantalinggi, mengingatkan ahli-ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB dan gabungan Parti Sarawak GPS agar tidak terlalu selesa dan sentiasa menambah ilmu sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri ke-12. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Konvensyen khas PBB Sarawak Zon Tengah berkata, persediaan ahli bukan sahaja dari segi mental dan fizikal, malah ilmu dan strategi yang berkesan. Kita tidak boleh merasa selesa dan perlu sentiasa menambahkan ilmu sebelum kita turun berperang. Bak kata ahli falsafah ketenteraan Cina yang terkenal, Sun Tzu, bravery without forethought causes a man to fight blindly and desperately like a mad bull. Kita perlu bersiap sedia, bukan sahaja dari segi mental dan fizikal, tetapi juga dengan ilmu dan strategi yang berkesan. Berucap semasa konvensyen khas Parti PBB Sarawak Zon Sibu di Hotel Kingwood Sibu hari ini, Datuk Alexander yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata, Sarawak bertuah kerana visi yang dibawa oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zuhari telah banyak membantu membawa negeri ini lebih maju ke hadapan. Menyifatkan pemimpin nombor 1 Sarawak itu sebagai game changer, beliau berkata Ketua Menteri juga berpendirian tegas dan tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya terutama dalam hal yang membabitkan kepentingan rakyat dan negeri Sarawak. Perlulah saya kongsikan di sini, ramai pada mulanya meragui kemampuan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jo sebelum beliau dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak. Ada berpandangan Datuk Abang Jo ini tidak dapat memahami kehendak dan hasrat rakyat di pedalaman. Tetapi kita telah dapat menyaksikan bagaimana Datuk Petinggi Abang Jo ini dengan visinya telah dapat memimpin negeri ini ke arah Sarawak maju menuju tahun 2030 dengan tidak mengecualikan sesiapa pun di sini. Jadi kita pinjamlah slogan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, no one is left behind. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 3 kes positif hari ini. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 3 kes positif dikategorikan sebagai kes import B dengan 2 kes direkod di Sibu dan 1 kes di Kuching, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 716 kes. Kes ke-714 merupakan seorang anggota keselamatan yang bertugas di Kapit, baru balik bercuti dari tempat asalnya di Sabah
dan menjalani saringan di Kuching sebelum meneruskan perjalanan ke Sibu. Kes ke-715 pula, seorang guru warga negara tempatan yang bertugas di sebuah sekolah di Tambunan, Sabah yang balik ke Sibu. Manakala kes ke-716 merupakan seorang lelaki tempatan yang bekerja di pelantar minyak kendalian sebuah syarikat petroleum di Kota Kinabalu, Sabah balik ke Kuching. Ketiga-tiga kes tidak menunjukkan sebarang gejala. Laporan seterusnya, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian pagi tadi telah menyempurnakan majlis penyerahan kontrak projek naik taraf sistem perparitan kepada kontraktor pelaksana di Taman Desa Wira. Menurut Dr. Sim, ia merupakan salah satu siri projek dalam menaik taraf semua sistem perparitan di seluruh kawasan Desa Wira bertujuan mengatasi kejadian banjir dan banjir kilat. That's the whole idea, and so that we have transformed the whole area, and the people will be a lot more conveniences, and also reduce the flooding in this area. Taman Desa Wira adalah salah satu kawasan perumahan tol di Batu Kawah yang penduduknya adalah pelbagai terdiri dari kaum Cina, Bidayuh dan Iban. Berikut pula, Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah segera dalam menyelesaikan masalah mendesak rakyat sejak penularan pandemik COVID-19 termasuk bagi siswa-siswi yang terkandas di Semenanjung, Sabah dan Labuan. Pelbagai bantuan segera telah disediakan seperti penyediaan akses makanan, penginapan dan menyelaras penerbangan melalui Pejabat Perhubungan Sarawak Kuala Lumpur PPSKL atau Rumah Sarawak dengan kerjasama Sarawak Volunteers. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, merangka penaung Sarawak Volunteers, nilai terkumpul bagi bantuan COVID-19 yang telah diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak dianggarkan mencecah 1.8 juta ringgit. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Abbas Orang Kamek AUK di Hotel Tistel Johor Bahru. Dalam majlis itu, Datuk Seri Fadilah turut memberi sumbangan kepada 5 ibu tunggal berasal dari Sarawak yang tinggal di Johor. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.